Akhir zaman buat apa? Tak salah korang nak berhibur. Tapi apa salahnya sambil berhibur, sambil berdakwah? Anak muda. Demi kesatuan ummah, memperkasa ekonomi Hufaz. Jika orang sukakan kamu, mereka akan dengar apa yang kamu katakan. Tapi jika mereka yakin pada kamu, mereka akan berikan kamu bisnes. Itulah branding. Manusia tidak barat untuk menang, tersedia untuk kalah. Dia simple, asal mantul. Hidup bagaikan sebuah perjalanan. Semakin jauh kita berjalan, semakin banyak halangan yang kita perlu tempuh. Keimanan, kesabaran menjadi penentu untuk kita terus maju ke depan. Dia slow hand asal tak feeding. Menang kalah adat pertandingan. Kita masuk enemy auto merinding. Dengan izin Allah, pasti tiada halangan. Curut tak apa, yang penting strike. Rezeki tu Allah yang bagi. Kata-kata bukan mister, tapi azimat. Bergerak senada menuju kejayaan bersama. Alamak! Mantap, Syekh! Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Insya-Allah terima kasih kepada para penonton sidang hadirat yang dikasihi sekalian. Insya-Allah malam ni kita akan bersama-sama mendengarkan Top Merdekakah Kita. Menarik kan tajuk tu, insya-Allah. Sidang hadirin sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, penonton-penonton sekalian, adakah suara saya jelas di live sana, insya-Allah? Boleh komen di bawah. Insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan memetik surah Luqman ayat ke-12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Maksudnya adalah, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, bersyukurlah pada Allah SWT, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ayat ini menerangkan bahawa pemberian hikmah dan kebijaksanaan adalah kurniaan Allah SWT kepada hambanya. Maka bila Allah dah bagi segalanya, kita dapat bernafas udara yang segar,
kita dapat hidup dalam beragama Islam, maka kita hendaklah bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah. Jangan pernah tinggal Alhamdulillah. Ini adalah sedikit selingan lah yang sebelum kita mula. InsyaAllah. Adakah penonton-penonton sihat? Kalau sihat, tulis sihat dalam keadaan yang terbalik di komen. InsyaAllah. InsyaAllah hari ini kita akan berdiskusi bersama panel yang hebat-hebat belakang. Tajuk diskusi ini adalah merdekakah kita? Nampak menarik tajuk ni. Kenapa kita pilih tajuk ni? Sebab pada saya tajuk ini sangat menarik untuk dibincangkan, memandangkan kena dengan tema Festival Anak Merdeka Sempena Merdeka yang ke-64. Jadi tajuk ini nampak sesuai sebab kita sudah berapa lama dah merdeka, tapi betulkah kita ni betul-betul merdeka ataupun merdeka sekadar di atas kertas ataupun sekadar laungan Tunku Abdul Rahman merdeka. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut, stay tune di Facebook Rakan Siswa Yadim. InsyaAllah tanpa melengahkan masa, kita bersama Ustaz Naim insyaAllah. Di manakah Ustaz Naim? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz Naim. Sihat? Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat alhamdulillah. Ustaz berada di mana ya Ustaz sekarang? Alhamdulillah sihat, alhamdulillah. Ustaz berada di mana ya? Saya berada di mana? Saya berada di Sungai Buloh, Selangor. Sungai Buloh, alhamdulillah, insya-Allah. Sungai Buloh, hospital COVID Sungai Buloh. Ya, 5 minit lebih kurang dekat je. Okey, baik. Itulah dia Ustaz Naim Sadun, iaitu juara Dai Muda Yadim 2020, betul? InsyaAllah, dan penulis buku Syukur Terapi Diri Muslim, terbitan Hijaz Record. Alhamdulillah. Ustaz berpendidikan awal di Ma'had Ihya Al-Ahmadi Banting, Selangor, kemudian melanjutkan pengajiannya di Sekolah Menengah Agama Al-Ulum Syar'iyah. Betul Ustaz? Betul. Alhamdulillah. Okey, kita beralih kepada panel yang kedua. Panel yang kita tunggu-tunggu. Terkenal dengan panggilan Ustaz Bollywood, iaitu Ustaz Haslin Baharim. InsyaAllah Ustaz, apa khabar Ustaz Haslin? Sihat ke? Baik, alhamdulillah sihat. Dengar pening-pening kepala, sihat? Tak apa, nak kepala dia. Saya tak bersihat sikit kepala. InsyaAllah Ustaz, semoga diberikan kesihatan Ustaz ya. Syafakallah. Ya, aku. Okey, baik. Ustaz berasal daripada Taiping, Perak. Beliau berjaya menambah hati penonton yang pernah mendengar penceramah dia. Jadi dengan lawak yang bersahaja di samping gaya penyampaian yang unik. Saya suka bila Ustaz bacakan alunan ayat Quran bunyi suara ala-ala Bollywood macam tu. Seronok. Okey. InsyaAllah sebelum saya memulakan talk kita, saya ingin sampaikan serangkap lagu daripada Allah Yarham Sudirman Haji Arsyad. Boleh Ustaz? Saya menyanyi sikit Ustaz. Boleh, layan. Boleh Ustaz? InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini lahirnya sebuah cinta yang murni abadi sejati. Okey, daripada lirik tersebutlah saya nak jelaskan bahawa dia dapat melahirkan semangat cintakan negara, semangat patriotisme itu ada. Kenalah dengan tajuk kita sempurna, tema kita Festival Anak Merdeka. InsyaAllah tanpa melengahkan masa, kita mulakan talk kita pada hari ini. InsyaAllah saya akan bertanya kepada Ustaz Naim. InsyaAllah Ustaz Naim bersedia? InsyaAllah. InsyaAllah. Soalan dia berbunyi begini Ustaz. Melihatkan kepada situasi negara Malaysia sekarang yang sememangnya sudah dikira merdeka selama 64 tahun. Maka apa pendapat Ustaz tentang nilai merdeka tersebut? Adakah dari segi pemikiran rakyat pula masih dijajah dengan hawa nafsu serta maksiat atau sudah merdeka seperti negara Malaysia sekarang ni? InsyaAllah Ustaz. Faham Ustaz soalan? Dapat? Boleh, tafadhal mashkurah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya muliakan Al-Fadil Ustaz Haslin, ataupun terkenal dengan Ustaz Haslin Bollywood, ya. Dan sahabat moderator kita, dan tidak lupa kepada Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia RSY, ya, dan seluruh yang menonton kita pada FB Live kita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sihat walafiat. Amin, insyaAllah. Jadi alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini, ya, kita dapat bersama, ya, dari satu topik yang anak-anak muda kata bukan kaleng-kaleng, bukan biasa-biasa, topik kemerdekaan, ya. Jadi seperti biasalah, siapa-siapa yang mungkin baru saja bersama boleh tekan button share, kongsikan dulu video ini, ya, di ruang-ruang yang ada di Facebook, di WhatsApp dan sebagainya. Mudah ramai yang akan dapat manfaat daripada FB Live kita pada malam ini, alhamdulillah. Baik, tajuk kita tadi berkenaan tentang kita ni dah merdeka ke belum sebenarnya ni? Ya, dan soalan saya tadi yang ditujukan berkenaan tentang adakah kita dah 64 tahun merdeka ni dah betul-betul merdeka? Ini dia. Ya, jawapannya apa dia? Jawapannya secara jujur, ya, secara jujurnya kalau dari sudut apa dia? Dari sudut negara, dari sudut kita kata apa dia? Dari sudut negara, iyalah telah merdeka. Tetapi sebenarnya banyak lagi sudut-sudut yang lain. Contohnya apa dia? Contohnya dari sudut kepercayaan, dari sudut pemikiran, dari sudut apa dia? Dari sudut kewangan. Banyak lagi sebenarnya yang perlu kita merdekakan. Ya, walaupun kita dah merdeka lama, tapi ada di antara kita yang mana apa dia? Yang mana mengumpul hutang yang banyak, belum merdeka dari sudut hutangnya, belum merdeka dari sudut pemikirannya. Pemikirannya masih apa lagi? Pemikirannya masih lagi kita kata apa dia? Salah. Islam datang betulkan cara fikir kita. Ramai orang yang mana dia terperangkap dengan apa dia? Dengan pemikiran jahiliah. Apa maksud pemikiran jahiliah? Kita tengok kan, setiap di antara kita, anak muda ke, tua ke, semua di antara kita nakkan apa dia? Jalan pintas. Yelah Ustaz, kalau nak pergi mana-mana mestilah nak kena cepat kan? Mestilah nak kena sampai cepat. Ya, perlukan jalan pintas. Ya, tapi tak semua perlunya jalan pintas. Apa contoh jalan pintas? Nak tenang. Islam gariskan kalau nak tenang dengan apa dia? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenang? Anak-anak muda kita kalau nak tenang macam mana? Dengan lagu as-salihah ke benda ke kan? Dia akan jadi tenang. Bila pasang Quran, kau ingat aku nak mati ke apa pasang Quran ni gitu. Nampak tak? Dia dah terbalik dah. Orang dengan Quran tenang, dia dengar Al-Quran azab. Macam kena bakar dekat kawah api neraka pula kan. Ini dia. Kenapa dia? Kerana pemahaman yang salah. Ya, kemudian apa dia? Jalan pintas yang seterusnya, orang lagi dia nak tenang, pergi ambil pil kuda ke, pil apa benda ke, untuk bagi tenang. Sebenarnya bukan tenang. Itu apa dia? Itu semua merosakkan yang namanya kita kata anggota-anggota dia. Ya, sebab dalam hidup kita ni Allah Taala nak bagi kita bahagia ni dengan apa dia? Dengan yang namanya apa dia? Dengan yang namanya sederhana. Ya, setiap di antara kita ada hormon bahagia. Ya, sederhana je. Bila ambil lebih dos, dia akan memudaratkan. Sebab itu kita perlu merdeka dari sudut betulkan cara fikir. Islam datang, dia apa dia? Dia memberi kebahagiaan. Dengan jalan, betulkan cara fikir kita terhadap agama kita. Betulkan cara fikir kita terhadap rezeki kita. Betulkan cara fikir kita terhadap kehidupan kita. Ini dia. Islam datang, menyusun kehidupan. Islam datang, memberi keadilan, menghalang kezaliman. Bila perkara ini kita hayati dan fahami, kita akan merdeka. Lagi mana kita apa dia? Kita tak menghayati agama dalam hidup kita. Kita kan lahir kan dalam keadaan apa dia? Ikut trend semasa kan? Kita ikut trend. Kalau kita lahir, lahir untuk apa? Hidup untuk apa? Ustaz, hidup nak enjoy. Orang lain berbini, saya boleh berbini. Orang lain boleh ada anak, saya boleh ada anak. Orang lain boleh ada harta banyak, saya boleh ada harta banyak. Hidup ni untuk apa sebenarnya? Untuk apa? Hidup untuk apa dia? Kejar redha Allah. Hidup untuk apa dia? Kejar pandangan Allah. Hidup untuk apa dia? Untuk kenal Allah. Hidup untuk apa dia? Kita sebagai khalifah untuk memakmurkan bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini baru betul merdeka. Tapi kalau kita duduk dunia ni, kita tengok kita nak kena ikut macam trend Ustaz. Orang lain boleh ada kereta besar, kita kena ada kereta besar. Rumah besar, kita kena ada rumah besar. Orang lain kena jawatan besar. Itu ke sebenarnya adalah fokus yang perlu kita kejar dalam hidup. Tak. Islam tak ajar untuk kita kejar harta, kejar dunia. Ya, kenapa dia? Kerana dunia yang kita kejar ni semuanya akan apa dia? Akan kita tinggalkan.
Ini dia. Orang yang hebat ni dia merdeka dari sudut apa dia? Dari sudut terperangkap dengan pemikiran barat. Barat ni dia ajak nak kaya macam mana nak kaya. Nak kaya kena kumpul harta lah ustaz. Itu barat ajar. Islam ajak nak kaya kena belanjakan harta ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sedang menukarkan nilaian harta kita kepada nilaian akhirat yang kita boleh jumpa balik motor suku kita boleh jumpa balik telefon duit kita ini di akhirat nanti. Dengan apa dia? Dengan sebab infak dan sedekah yang kita yakin itu. Sebab itu Islam betulkan cara fikir. Oh, bila saya faham tentang Islam ni ustaz, rupanya Islam ni mudah. Memang mudah. Tapi bila kita tak nak belajar, kita masih terperangkap. Kita tak merdeka lagi. Kerana apa dia? Kerana kita mungkin seronok dengan hedonisme, hiburan melampau. Hari ni berhibur memanglah bukan menjadi satu kesalahan. Berhibur tiada salahnya kerana hiburan itu indah. Hanya apabila salah memilihnya membuat kita jadi bersalah. Berhibur tak salah, tetapi macam mana cara kita berhibur itu sendiri. Merdeka yang sebenar-benarnya bagaimana? Kata Pendeta Zakbar kata, berubah daripada kepercayaan bodoh yang melemahkan akal kepada ikhtiar yang mana apa dia? Yang membebaskan fikiran kita ini, maksudnya kita menjadi orang cerdik. Apa maksud bodoh dari sudut yang melemahkan akal ni? Ramai di antara kita yang memilih jalan-jalan yang melemahkan akal. Bila ada masalah, dia nak jalan pintas, main nombor ekor. Ustaz kerja penat lah ustaz. Main nombor ekor lah ustaz. Masuk 10, cuci 1000, cuci 100,000. Dengan jalan-jalan pintas inilah yang merosakkan umat. Kerana nak jadi seorang ustaz, nak jadi seorang ulama, nak jadi doktor, nak jadi orang pakar-pakar macam mana pun, perlu ada proses. Perlu ada yang namanya apa? Pengorbanan, kesusahan. Tak ada jalan pintas, tak ada. Ini oleh kerana orang Melayu kita ramai yang mana dia nak jalan pintas. Macam mana nak bagi nampak kita ni kita mewah dan sebagainya, pinjam lah. Pinjam duit alun dan sebagainya, naik kereta besar, kereta mata belalang, Ferrari dan sebagainya kan. Biar nampak kita ni hebat. Rupanya kita tak merdeka dari sudut hutang. Ini dia. Orang tengok kita, wah hebat lah. Dia ni kereta besar, rumah besar. Rupanya hutang belaka. Rupanya tak ada ketenangan. Ini dia. Sebab kita nak ikut trend semasa. Banyak rupanya kita yang belum merdeka lagi. Tadi soalannya ustaz, adakah kita dah merdeka dah 64 tahun ni? Merdeka dari sudut zahir negara kita ni tidak dijajah lagi, tetapi banyak lagi penjajahan dari sudut pemikirannya, pemikiran kolotnya, dari sudut akhlaknya, kita masih lagi dijajah lagi, dari sudut hiburannya, dari sudut kewangannya, pengurusan kewangannya, macam-macam lah, banyak perkara, pengurusan kewangan, pengurusan kehidupan, pengurusan kekeluargaan, pengurusan kenegaraan, pengurusan yang namanya apa dia, masyarakat. Semua ini perlu diperbaiki satu. Bermula dengan langkah yang pertama insya-Allah. Jadi saya kira anak-anak muda hari ini, rakan siswa Yadim, menjalankan satu program pada malam ini sangat penting untuk kita sama-sama bahaskan, dan sama-sama insya-Allah. Saya rasa banyak lagi, cuma cukup sekadar itu. Saya nak bagilah peluang kepada kita kata Allahumma salli ma ustaz yang jauh lebih hebat daripada saya, iaitu Ustaz Haslin kita. Silakan. Okey, baik, silakan. Allahumma salli ala sayyidina. Masya-Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Naim atas jawapan untuk soalan yang pertama. Jadi apa yang saya dapat di situ, kita kena betulkan cara pemikiran kita. Kerana cara berfikir Islam ni dia datang susun kehidupan seharian kita, susun cara kita berfikir. Barulah kita kena ikut cara kehidupan di dalam Islam, maka baru kita ni akan merdeka. Jadi sebenarnya kita ni masih lagi dijajah, tidak merdeka. Merdeka, tapi merdeka secara merdeka di atas nama negara sahaja yang Malaysia, tetapi pemikiran kita, kita punya kehidupan seharian kita masih dijajah dengan pemikiran-pemikiran hedonisme dan sebagainya. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz Naim. InsyaAllah kita akan beralih kepada Ustaz Haslin. InsyaAllah. Penonton, okey tak tu? Senyap je penonton, tak ada komen apa-apa. Macam faham je kan? Okey, baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz.
anak baru habis mengaji, Google Meet dengan ustazah ngaji. Yelah. Terima kasihlah Kak bagi tahu. InsyaAllah saya akan sampaikan serangkap pantun kepada penonton-penonton. Kalau nak balas-balaslah insyaAllah. Jalur gemilang berkibar megah, simbol perpaduan seluruh negara. Malaysia bebas dari dijajah, moga negara aman sentosa. Siapa mau beli, sila tuliskan di ruangan komen. InsyaAllah. Seterusnya kita beralih kepada Ustaz Aslin. Soalannya berbunyi, Ustaz. Ustaz dah ready ke Ustaz Aslin? Ya. InsyaAllah. Soalannya berbunyi, bila kita berbicara tentang kemerdekaan ataupun politik, pendapat Ustaz dari sudut Islam, cara yang terbaik untuk masyarakat aplikasikan makna kemerdekaan di dalam kehidupan seharian mereka. InsyaAllah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih pada Dara Zul Anik, Exco dakwah rakan siswa Yadim kuis selaku moderator kita pada malam ini, dan kepada Sahabil Fadilah Ustaz Naim Sa'adun selaku rakan panel yang pertama pada malam ini, dan bersemualah rakan-rakan siswa Yadim, sama ada Exco-nya, yang dipertuanya, ahli-ahli dan kuasanya, dan khususnya kepada anak-anak anda, para siswa-siswi, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini dapat bersama-sama dalam bicara secara online ataupun alam maya ini, yang merupakan satu pendekatan dakwah dunia baru ataupun norma baru. Dan Alhamdulillah macam tadi pun sama juga, tempat yang sama macam inilah saya duduk, kita berceramah. Malam tadi pun sama juga, tempat macam inilah duduk, kita berceramah. Zaman yang memang berubah, yang tidak rasa-rasalah belum ada di luar kotak pemikiran kita yang boleh jadi macam ini. Yang tak pernah jumpa, yang tak pernah bertemu, kita merentas sempadan secara alam maya. Kawan-kawan yang lama yang tak pernah kita perasan ataupun pernah jumpa lama, masa start belajar dulu di Pakistan bagi contohnya, tiba-tiba hari ni berjumpa di dalam media ataupun dalam media sosial ataupun dalam alam maya. Dan ini kita panggil di jangkaan ataupun di luar kotak. Yang mana kita tak fikir benda ni boleh berlaku. Hikmah pada kami, mungkin kepada Ustaz Naim Sa'adun, sebab dia rasa lebih muda lagi kot daripada saya, kan? Apa hikmah dia? Dulu bila nak berceramah, saya kena siap itu, siap ini. Sebab bila keluar ceramah, saya kebanyakannya saya bukan, dia panggil domestic program, tapi dia panggil macam national. Maksud dia, duduk di Selangor, ceramah di Selangor, dia panggil domestik lah. Itu bahasa-bahasa orang putih lah. Ustaz pun pinjam, Ustaz kan boleh cakap orang putih pun, bohong dia. Bila national maksud dia, hari ni saya tak akan ada di Kuala Selangor. Saya sekarang di Kuala Selangor. Mungkin besok baru balik dari Kedah. Mungkin besok baru balik dari Kelantan. Mungkin besok balik dari Terengganu. Boleh dikatakan tiap-tiap minggu macam tu. Apa yang rasa beban di mana? Keluar, naik flight, tidur di negeri orang dan sebagainya. Tapi hari ini alhamdulillah, hikmah PKP ni duduk di rumah je.
Duduk di rumah je. Orang tak ada depan saya tak nampak orang pun. Mula-mula agak janggal Ustaz agak janggal. Ustaz Naim kan, janggal nak bercakap. Macam mana nak bercakap ni orang tak ada. Sebab beginilah keadaan mula-mula Ustaz di TV kan, bahasa mudahnya. Ustaz di TV kan pada tahun 1999. Bercakap di hadapan kameraman. Kita jadi macam segan. Rasa macam malu. Macam seorang yang bodoh berkata-kata di hadapan TV. Asyik kena tegur je. Ini contoh dia. Ustaz pandang kamera B Ustaz. Jangan tengok ke lain Ustaz. Jadi kita macam orang bodoh sangat dalam tu dah. Memang bodoh pun sebab tak pernah duduk dalam studio. Tapi hari ini Alhamdulillah nak bagi tahu pendekatan dunia dakwah hari ini sudah dipanggil satu norma baru dan ini juga kita boleh bincangkan tentang satu kemerdekaan dari sudut dakwah. Mungkin Ustaz Naim Sa'du dia menulis. Itu cara orang dulu-dulu. Cuma bikinan penulisan itu mungkin dengan cara yang baru, dengan ada laptop, dengan ada itu ini. Tapi hari ini kita lihat dakwah hari ini dalam bahasa mudahnya kita nak menyampaikan dari sudut dunia baru maksud dia tak pernah lagi berlaku dalam sejarah kami lebih kurang hampir 30 tahun saya berkuliah. Maka 2020, 2021 menjadi satu benda yang memang agak mengejutkan kita. Ini contoh. Mula-mula tu Ustaz Naim, kita buat tahun lepas, kuliah Maghrib, kuliah Aisyah, adalah 80 orang. Yang penonton pun jadi macam bodoh-bodoh juga. Jangan kata buat bodoh-bodoh. Salah jadi isu pula Ustaz Salim kata ni bodoh-bodoh. Maksud dia nak bagi tahu, dia macam tak biasa duduk berhadapan dengan kamera, berhadapan dengan smartphone, dengan laptop dan sebagainya. Maka hari ini menjadi kebiasaan. Subhanallah. Ini saya kata nak bagi tahu juga kita panggil jiwa yang boleh menerima sesuatu kebaikan juga merupakan jiwa yang merdeka. Sebab itu pentakrifat atau definisi yang kalau kita nak bincang sini ialah tentang merdeka ini, kalau kita lihat ialah tak lain tak bukan, kita tak nafikan. Merdeka ini perlu bermula daripada hati seseorang. Kalau selagi 64 tahun, orang politik bergaduh macam diibaratkan Raja Sultan Johor macam sangka beruk, bermakna mereka belum merdeka. Minta maaf saya sebut. Saya kena sebut. Sebab rasa meluat tu ada. Kalau dalam keadaan sesama kita yang dewasa ni, Ustaz Aslin duk berdengki dengan Ustaz Naim, fizikal saja mereka, tapi semua tu pembohong. Dia panggil, orang kata apa ni, penipuan dalam karakter. Karakternya bagus. Oh begini, pemimpin. Tetapi hati berkesumat dan berendam dengan hasad, dengki, perut busuk kata orang Kedah. Maksud dia dalaman tu, mereka sebenarnya daripada jiwa manusia. Jiwa manusia. Lepas tu kalau kita lihat kekuatan tentera-tentera Islam di zaman-zaman dahulu. Kalau semua anda para siswi tahu peperangan Salibiyah yang mana dikepalai oleh Sayyidina Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah, Amr bin As, dan juga Muaz bin Jabal. Dan ramai lagi sahabat-sahabat tetapi dikepalai oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah, 12,000 orang boleh menewaskan tentera Salib sebanyak 50,000 orang. Pasal apa? Sebab uskadil kadir bohon acah ya. Dalam jiwa mereka bagus. Kita hari ini del tu pagal naik. Ini masalah kita. Lepas tu saudara Zul Anik kata tadi, langkah hari ini macam mana? Adakah cara hua-hua? Macam apa? Halalah patah leher, apa lagu lupa dah sebut. Kan? Apabila kau kata kau cinta aku, ku terkedu. Nampak tak? Itulah hari ini. Sebab apa? Bila ada sakit jiwa, penyakit jiwa. Inilah kita nak sebut bahawasanya kita kena ada pendekatan dari sudut keterbukaan. Kita boleh menerima pandangan. Boleh menerima kebenaran.
maka inilah anak-anak muda yang jiwa mereka merdeka. Maka dalam bab-bab ini, merdeka yang saya masukkan bermula daripada hati ialah bebas, bijak, ada sifat terbuka dan ada semangat jati diri. Semua ni berada di dalam kelompok jiwa manusia. Bebas di sini, jangan salah faham pula. Bebas yang kita nak terapkan di dalam semangat orang yang merdeka ialah bukan bebas untuk melakukan apa sahaja tanpa batasan sampai hilang perasaan malu. Anak-anak muda kena ingat, siswa-siswi kena ingat, kita merdeka, oh kita dah bebas, saya dah merdeka. Bebas bukan peringkat sampai menjatuhkan maruah orang Islam. You bebas nak bebas berdemokrasi. Dia bebas berhimpun. Jangan sampai bebas menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kena pegang. Bukan bebas untuk berkata-kata sampai menghina alim ulama. Awak bebas menulis karikatur, awak melukis ulama serban. Contoh Ustaz Naim, dia tulis serban, lukis serban, gambar ular. Dia kata Ustaz Naim ular mak, bukan ulama. Allahu Akbar. Siapa yang buat benda ni? Ini bukan bebas yang sebenar. Memang you merdeka. Tetapi jiwa kamu jahat. Sebab itu, engkau marilah merdeka 1000 tahun pun. Allah tak peduli tentang merdeka kamu. Tengok apa kata Sayyidina Umar. Siswa si kena ingat dia betul. Peganglah elok. You all ada merupakan calon kepimpinan negara akan datang. Percayalah cakap Ustaz. Apabila Abu Ubaidah Al-Jarrah menang, lalu ini dia panjang cerita dia. Ya, kitab pun ada di belakang tu. Di belakang, saya duduk baca tengok. Ni kau sopa duduk belakang tu ada 3-4 kitab. Kita baca. Ni kitab semua ni nak cerita tentang penawar. Bagi hati pun, cari buku-buku baca. Buku ni dia asal nipis tapi dan kitab lama, kitab kuningnya dia ada sekali dengan hadis dengan takhrijnya. Nak beritahu bahawasanya Sayyidina Umar bila mari saya nak menerima kunci. Zulhani kalau Ustaz panjang bagi syarat takut Ustaz lupa diri pula. Kan? Sebab bebas bercakap lupa diri ada juga. Kan? Jadi Sayyidina Umar sama-sama nak terima kunci daripada pederi besar Al-Aqsa waktu itu. Sahabat-sahabat datang jumpa Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tidak menyertai peperangan sebab dia khalifah duduk di Madinah. Peluk lebih kurang lama tak jumpa kadang bertahun, kadang berbulan-bulan, berbelah-belah bulan. Bila menang, tanya seronok biasalah. Benda menang ni semua orang seronok. Tapi Umar dia tak tekan tentang tahniah. Zulhani dan sahabat-sahabat rakan Soyadim kena ingat. Apa Sayyidina Umar kata dalam riwayat Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak dia sebut. Dia dua banyak pandangan-pandangan lah. Ada mulakan Arab, yu'izukumullah. Nahnu qaumun azillah. Kita dulu ni kaum yang keji. Statement Umar mudah aja, very simple. Sayyidina Umar cakap apa? Sayyidina Umar cakap dekat sahabat-sahabat penuh perang. Sebab manusia bila dia menang, dia akan lupa diri. Yang menyebabkan kadang kemenangan boleh menjajah diri jadi sombong, jadi egoistik. Lalu Umar menekankan kalimah pada al-izzah. Kemuliaan kita hari ini dengan kemenangan. Kemuliaan hari ini dengan kemerdekaan. Ya Allah berikan kepada kita dan umat di Palestin waktu itu. Apa kata Sayyidina Umar? Nahnu qaumun azillah. Kita dulu ni bangsa yang orang hina. Tak ada orang kata apa ni, nilai value. Fa'azzanallahu bil Islam. Ingat anak anda semua. Lalu kata Umar, fa'azzanallahu bil Islam. Allah muliakan kita dengan Islam. Yang ni Islam ini bukan di luaran. Letak dalam dulu. Lalu dia pesan famahma nabtaghi al-izzata bighairi Islam.
kalau mana-mana kita masih mencari mulia selain daripada Islam, azallanallahu, kau merdekalah 64 tahun sekalipun, tapi kamu tetap bergaduh sama sendiri. Sebab apa? Sebab hidup kamu mencari kemuliaan dengan kuasa, dengan jawatan, dengan pangkat, bukan kerana Islam. Ini di kalangan kadang-kadang timbul ustaz-ustaz bergaduh sama ustaz. Ustaz Asli bertikam lidah dengan Ustaz Naim. Ustaz Naim bertikam lidah dengan Ustaz kawan pula. Sebab apa? Sebab masing-masing bukan kerana Islam tapi kedudukan syuhrah. Na'udzubillah min zalik. Ini kita takut. Mengambil kesempatan dunia yang ada pada hari ini, sama ada dakwah ke whatever, untuk meraih sesuatu demi kepentingan perut masing-masing. Ini kita na'udzubillah min zalik. Berarti bila nak cakap kebenaran tak berani. Nak sebut tentang benar perjuangan kita tak lepas mulut. Sebab apa? Sebab kita sebab tengok Imam Ghazali. Bila dia nak dilantik jadi penasihat gubernur, apa dia kata? Minta maaf. Aku takut bila aku makan gaji engkau, wahai gubernur. Ya, aku takut engkau buat benda tak betul, aku tak berani nak tegur. Sedangkan gaji engkau bagi aku telan. Itu terjemahan saya lah. Yang kedua, kalau engkau buat tak betul, aku tegur, kau tak ikut. Tapi aku tetap bekerja dengan kamu. Takut gaji aku syubhat. Allah, Zul Anik dan semua yang lain. Semua Zozo yang lain. Ya. Bagaimana? Subhanallah. Ustaz berasa cakap. Ustaz berasa seram. Wallah, rasa seram. Adakah kita boleh buat macam tu? Bagaimana pandangan kalau kamu nak tengok masa depan sesebuah negara, kamu tengok anak muda punya perangai hari ini. Kalau kamu nak tengok hebat sebuah negara akan datang, you kena tengok anak muda pada hari ini. Zul Anik pun tahu macam mana anak muda hari ini. Maka kamu lihatlah anak-anak muda pada hari ini. Inilah pemimpin yang mencorak dunia negara masa akan datang. Kita tak nak jadi anak muda. Orang ajak buat demonstrasi, semua pakai ikut. Tak tahu punca benda. Kenapa? Masalah jiwa mereka. Anak-anak muda tak boleh menentukan masa depan dengan sendiri. Anak-anak Melayu, bangsa Melayu dalam keadaan hidup. Na'udzubillah min dzalik. Negara makin merdeka, jiwa mereka makin terjajah dengan kebendaan dan dunia atau materialistik. Na'udzubillah min dzalik. Sebab itu saya pesan you all semua. Jangan belajar di kuis. Jangan belajar di mana universiti. Nak jadikan sertifikat nak dapat kerja. Haram niat macam tu. Jangan niat mengaji PhD. Kenapa? Gaji tinggi dia dapat kerja. Jangan. Sebab kita belajar adalah kerana Allah untuk dapat skill and knowledge, especially tentang agama kita. Jangan risau. Allah bukan buta, Allah bukan peka, Allah bukan tuli, Allah bukan bodoh. Allah maha cerdik, Allah maha mengetahui, Allah maha hebat, Allah maha perkasa, Allah maha berkuasa. Jangan risau. Benda kita buat baik kerana Allah. Maka walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah, kerana Allah, you don't worry about your God. Allah akan tolong kamu. Jangan risau. Sebab tu bab-bab ni jangan pula perangkat kita rasa oh jiwa bagus nama mereka ni Ustaz, kena belajar, bila belajar kita dapat job. Jangan. Ini kadang-kadang Ustaz Naim, saya belajar di Pakistan. Tidak diiktiraf oleh mana-mana kerajaan dan negeri di Malaysia. Allahu Akbar. Waktu itu terngiang-ngiang. Kita ni balik nanti sijil kita tak laku. Kita nak kerja apa kata orang Johor. Kita nak kerja apa Tapi kekuatan kita mari belajar di sana kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah Allah akan bantu kita melaksanakan kehidupan cara yang terbaik. Itu antara bab yang pertama. Panjang lagi, Zul Anik bagi syarat dah. Insya-Allah ya. Bukan saya seorang cakap, saya kena perasan juga ada Ustaz Naim. It's 22 hours. Akan berbicara juga insya-Allah. Wallahu a'lam. Jumpa selepas ini. Alhamdulillah. Dengar tu, wahai mahasiswa mahasiswi Kolej Islam Antarabangsa Selangor, bukan kuis je.
Universiti Melaya dan USIM lah dan sebagainya lah, universiti-universiti anak-anak muda. Yakinlah kalian kena berubah menjadi seorang yang jiwanya merdeka daripada segala jajahan-jajahan, bentuk-bentuk jajahan barat, bentuk-bentuk jajahan yang menghilangkan mencetekkan akhlak sebagai seorang mahasiswa. InsyaAllah kita akan beralih kepada Ustaz Naim dan soalannya berbunyi, adakah sedar ataupun tidak Ustaz sedar ataupun tidak golongan belia Malaysia kini semakin maju seiring arus pembangunan negara, tetapi masih ramai juga anak muda yang terpengaruh dengan budaya barat sekaligus menyimpang dengan ajaran Islam sehingga akhlak muslim ditolak ke tepi. Akhlak sebagai seorang muslim ditolak ke tepi. Jadi, apa sebenarnya belia hari ini perlu lakukan demi mengelakkan terlibat di dalam situasi tersebut? InsyaAllah Ustaz Aslin, Ustaz Naim, dipersilakan, tafadhal mashkura. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Soalan berkenaan tentang betul ke? Betul ke betul? Jawapannya betul lah. Kalau kita tengok masyarakat, anak-anak muda kita pada hari ini memang dah jauh. Kita bagi contoh satu je, yang mudah, iaitu apa dia? Hormat kepada orang tua, hormat kepada guru-guru, ke laut. Ya, kalau dulu hormat kepada mak ayah, guru-guru ni sangat tinggi. Ya, kalau sekarang ni, kalau apa dia? Kalau kita buat apa-apa masalah disiplin ke, kena rotan sikit ke, mengadu pada mak ayah pula report polis. Nampak tak? Hilang dah kita ta'izzah. Ya, kita kata kemuliaan, ketinggian yang sepatutnya diletakkan kepada seorang guru, kepada apa lagi? Murabbi, pada ibu-ibu, kepada ayah yang sepatutnya kita hormat. Itu satulah saya bagi contoh. Sebenarnya kalau nak sebut tentang keruntuhan memang terlalu banyak. Ya. Kerana apa dia? Kerana ianya bermula daripada apa dia? Dari pendidik itu sendiri ataupun dari segi mak ayah itu sendiri. Kalau kita tengok macam mana, sebab apa berlakunya masalah anak-anak pada hari ini, kerana starting point kehidupan tu. Ada yang mana lahir dalam keadaan keluarga yang tidak mementingkan solat, tidak mementingkan akhlak. Ada yang lahir dalam keadaan keluarga bercerai-berai, tak ada perhatian, kurang kasih sayang. Sebab itu kalau kita buka di TikTok kan, kita tengok ramai orang berkinja, nakkan perhatian. Itu semua geng-geng kurang kasih sayang. Minta maaf saya sebut. Kalau ilmu psikologinya macam tu lah. Orang yang mana dia nak perhatian lebih ni sebab dia kurang perhatian di rumah, dengan keluarga dan sebagainya, tidak mendapat perhatian yang cukup. Jadi sebab itu apa dia? Ada yang namanya pembentukan akhlak itu secara tak langsung mempengaruhi dirinya. Okey, bagaimana cara nak mengatasinya? Kita sedar betapa diri kita ini terbentuk kerana dua perkara besar. Yang pertama apa dia? Kerana pembentukan yang namanya apa dia? Environment, persekitaran, starting point, permulaan kehidupan, timeline kehidupan kita, kemudian sahabat-sahabat kita. Ini mempengaruhi bagaimana kehidupan kita. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu agamanya ditentukan oleh siapa dia bersahabat. Kalau dia bersahabat dengan orang yang soleh, dia akan menjadi orang yang soleh lah. Dia banyak peratus yang mempengaruhi diri kita itu sendiri. Kalau kita berkawan dengan kita kata geng gelek, jadi gelek lah. Kalau yang main PUBG Mobile Legend, main ML, main FF, main macam-macam game, kalau berkawan dengan orang tu memang jadi legend lah kita, contoh. Tapi dalam legend bab game je lah. Tapi dari sudut pembelajaran mungkin ke laut, mungkin. Ini dia. Jadi macam mana nak membentuk diri kita adalah bagaimana kawan-kawan kita sekarang ni. Jadi cara dia untuk memerdekakan diri kita ni adalah nak tak nak kita mesti kena apa dia? Kita kena berubah, berhijrah menjadi orang yang lebih baik. Macam mana nak berhijrah untuk menjadi orang yang baik? Macam mana nak menjadi orang yang lebih baik? Kata cerdik pandai adalah kita berubah menjadi orang yang baru. Ustaz, nak kena bertukar jadi Ultraman ke? Nak kena bertukar jadi Doraemon ke? Bukan.
Yang maksudnya bertukar menjadi orang baru ni maksudnya kita setiap hari mulai daripada saat ini kita nak merdeka ni. Kita berubah menjadi orang yang baru dari sudut berubah daripada yang tidak baik kepada yang baik ataupun yang baik bertambah baik. Ini dia. Sampai bila kita nak biarkan, nak mempertahankan ya kejahilan, dosa-dosa ataupun apa dia? Terperangkapnya kita dalam apa dia? Kelalaian itu sendiri. Terperangkapnya kita dalam kemalasan itu sendiri. Terperangkapnya kita dalam apa dia? Dalam dunia maksiat itu sendiri. Yang mana kita dunia pada akhir zaman ini terdedah dengan berbagai dosa. Dosa matanya, dosa telinganya yang kita boleh dapat mudah je melalui telefon kita yang ada di tangan kita saat ini. Ya, sampai bila kita nak terus pertahankan? Jadi caranya dengan apa dia? Dengan mulakan dengan langkah pertama. Okey, langkahnya bagaimana Ustaz? Yang pertama, kita kena apa dia? Kita kena bersihkan friend list kita sekarang. Ya, ada kan di antara kita yang minat suka tengok gambar-gambar wanita-wanita seksi. Maka dia follow lah awet-awet Korea, awet-awet barat dan sebagainya. Supaya dia buka je Facebook, buka je TikTok, buka je Twitter, dia boleh cuci mata kita panggil. Ya, itu. Ya, kita kena bersihkan. Jangan lagi dalam friend list kita ada lagi orang-orang yang kita add ataupun kita follow ataupun kita jadikan kawan. Ya. Kita penuhkan dengan ustaz-ustaz. Mula daripada saat ini kita boleh dah follow Ustaz Haslin. Misalnya. Ya, kita boleh lagi follow lagi. Siapa lagi? Saudara Anik kita. Orang yang mana memberi motivate. Ya. Kalau kita minat dalam bisnes, kita cari orang-orang yang apa dia pakar dalam bidang bisnes. Ya, kalau kita minat dalam sudut agama, kita cari ustaz-ustaz yang boleh bentuk di kita. Kerana hari ni kan kita punya cara untuk kita dapat ilmu, cara untuk kita bersosial, kita adalah secara di media sosial. Maka kita kena apa dia? Kita kena pastikan environment kita, sekeliling kita adalah dalam keadaan yang baik. Supaya apa dia? Supaya kita ini tidak terkesan dengan yang namanya ideologi yang tidak sepatutnya. Bila buka je Facebook, buka je nampak Ustaz Haslin Bollywood tengah apa dia? Tengah ceramah, ya, dapat sentuhan rohani seronok kita misalnya. Bila buka lagi, jumpa tengok saudara Anik lagi tengah apa dia? Post tentang ayat-ayat motivasi, kata-kata motivasi. Ini contoh. Bila kita mula bersihkan akaun friend list kita ini, ya, akaun Facebook, Twitter ataupun Instagram ataupun TikTok kita ini, kita bersihkan. Kita penuhkan dengan follower-follower yang baik supaya apa dia? Supaya dapat input yang baik. Kalau kita nak mempertahankan kawan-kawan kita yang berakhlak buruk itu boleh. Tapi pasti kita akan terkesan tak banyak sikit, tak sikit banyak. Kalaulah sahabat-sahabat mahasiswa nak mempertahankan kawan-kawan kita yang buruk akhlak itu masih lagi di dalam lingkungan media sosial kita mesti akan terkesan. Kalau kita sebut tentang, kalau siapa tahu ayat trending ya, racun TikTok. Yang mana pun dia, kita buka je TikTok, ada orang yang suka buat review barang-barang untuk dekor bilik dan sebagainya. Tengok ya, oh ni beli kat Shopee, dia pun beli. Minggu depan nampak lagi, oh rupanya ada lagi gadget-gadget terbaru. Ya. Yang mana terkesan kita kan, disebabkan apa dia? Ada orang review berkenaan tentang produk-produk keduniaan itu sendiri. Tapi kalau kita kawan pula dengan orang-orang yang saleh, yang mana setiap hari dia akan review tentang syurga Allah. Ini dia akan review tentang neraka Allah. Bagi tahu neraka ni panasnya gini-gini. Neraka ni contohnya panasnya yang mana kalau kita pijak sahaja selipar api neraka menggelegak otak misalnya. Review tentang neraka supaya kita rasa gerun untuk kita buat dosa. Dan menjadikan kita apa dia? Semakin kuat motivasi dalam untuk kita beragama dan beribadah. Bila dengar pula ada ustaz-ustaz review pula tentang syurga. Syurga ni yang mana apa dia? Adanya keindahan-keindahan keseronokan ni yang kita tak boleh gambar dan bayangkan betapa hebatnya. Nampak tak? Maka tindakan pertama kita bersihkan friend list Facebook kita, kerana inilah ya yang mana pada yang akan membentuk peribadi kita pada langkah yang pertama itu sendiri. Ya, kerana sahabat-sahabat buatlah macam-macam cara. Kalau kita tak kenal mana punca, kita zikir banyak, solat banyak, tapi kita tak tutup lubang-lubang yang punca yang menyebabkan kita boleh jatuh ya kembali kepada lubang yang kedua, ketiga dan sebagainya. Oh, kita kata nak bertaubat ni ustaz, saya nak kembali ni, saya nak berhijrah ni, saya nak jadi orang baru ni, saya nak jadi orang soleh ni, saya nak berhijrah, saya nak merdeka ni ustaz. Saya nak merdeka daripada dosa, merdeka daripada apa dia? Saya nak bebas daripada anasir-anasir dosa, terperangkap dengan kemalasan dan perkara-perkara yang menyesatkan. Maka apa dia? Maka kita buat baik yang banyak, tapi dalam masa yang sama kita biarkan lubang-lubang yang boleh menyucuk
yang boleh menyuntik, yang boleh apa dia? Yang boleh mengganggu perjalanan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Ya, maka mula-mula sekali sebenarnya ada banyak cara ya untuk membersihkan hati kita, tapi antaranya dengan apa dia? Dengan kita kawan-kawan kita ni ya, nak tak nak kita kena buat pilihan. Mana yang baik, yang menghulurkan tangan menghantarkan kita ke syurga, pertahankan. Mana-mana kawan-kawan kita yang mana apa dia? Yang mana menghulurkan tangan bawa kita ke jalan-jalan neraka Allah, ya, jangan pertahankan, tinggalkan. Kita kena berkorban untuk tinggalkan kawan yang seorang ni, ya, untuk apa dia? Kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Kalau nak masuk neraka, masuk seorang-seorang. Tapi kalau kita ada kekuatan untuk tarik, itu ahlan wa sahlan, lebih baik. Tapi kalau tak ada kekuatan, kita sedar yang mana kita tak ada kekuatan, Ustaz. Kalau saya bersama dengan dia, bukan saya tarik dia, dia tarik saya hanyut. Maka tinggalkan. Nak merdeka, dari sudut apa dia? Teknikalnya begitu. Ya, kawan-kawan Facebook kita, kawan-kawan media sosial kita bersihkan, kita cleankan. Mulai daripada malam ni, jangan tunggu besok, jangan. Ya, kerana apa dia? Kerana kita sendiri kan, kalau kita nak kenal kawan kita ni adalah apa dia? Dengan cara kita kenal kawan dia siapa. Nak kenal kawan dia, nak kenal kawan kita adalah dengan cara kita kenal kawan sekeliling dia. Itulah dia sebenarnya. Itu cara nak mengenal seseorang. Ya, Allahumma salli ala sayyidina. Kalau lingkungannya baik, kawan dengan orang soleh, orang yang mana apa dia? Orang yang mungkin kalau yang minat lagu, tapi minat lagu yang jenis kasidah-kasidah, yang marhaban-marhaban dan sebagainya. Sekarang ni susah nak jumpa anak-anak muda. Ya, boleh dikira, boleh dibilang dengan jari anak-anak muda yang suka hiburan yang mendidik jiwa ni. Kebanyakannya yang apa dia? Yang lagu-lagu, yang lara lagu-lagu tak apa, yang memberi maksud yang melalaikan dan sebagainya. Jadi kemerdekaan ini yang perlu kita pertahankan. Ya, cara yang kedua dengan apa dia? Ustaz, saya rasa environment tidak membantu saya. Maka yang kedua, pembentukan diri kita untuk merdeka ini adalah dengan tambah ilmu. Kenapa kena belajar ni? Belajar bukan sebab cikgu suruh, belajar bukan sebab ustaz suruh, belajar bukan sebab siapa-siapa suruh, tapi sebab Allah Ta'ala yang suruh. Ni Allah Ta'ala katakan dalam disebutkan dalam hadis, talibul ilmi faridatan ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib. Kenapa kena belajar? Belajar ni bukan untuk Allah, belajar untuk diri kita supaya kita boleh merdeka, boleh kita bebas daripada daripada cengkaman ataupun kita kata bebas daripada kesesatan. Yang mana kita lahir dalam keadaan bersih, kita nak kita nak maintain istiqamah. Lahir dalam keadaan kita bersih, tak ada dosa, nak kembali pada Allah macam itulah, tak ada dosa dah. Ya, hanya orang yang bersih, yang tak ada dosa saja yang boleh melihat wajah Allah, bertemu dengan Allah di syurga. Siapa yang lahir dengan putih kemudian dikotorkan, kita sendiri kan yang mengkotorkan diri kita. Dalam Al-Quran ada sebut kan, Allah Ta'ala tidak akan mengubah seseorang itu sehinggalah dia mengubah dirinya sendiri. Dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman sebut, ya, ayat ini memberi maksud iaitu apa dia? Allah Ta'ala tidak akan mengubah seseorang yang baik ini menjadi buruk. Ya, yang menjadi buruk tu dengan pilihan dia. Ya, kita kan asalnya kan semua baik, yang mana kita tak ada dosa masa baby dulu, masa kanak-kanak tak ada dosa. Kita kan yang mencemarkan diri kita, yang memilih langkah-langkah yang buruk. Ini dia. Maka yang kedua, cara untuk nak baiki diri kita, nak berhijrah dengan cemerlang menjadi pemuda yang syabab, pemuda yang betul-betul hebat, maka kita tanamkan ilmu. Budaya ilmu ni kita kena letakkan. Sebab apa kena tanam ilmu? Kerana ilmu ini akan apa dia? Akan membetulkan cara hidup kita, akan menyusun hidup kita. Ilmu ini akan apa dia? Memberi hidup kita ini dalam keadaan fokus. Kalau kita naik kenderaan kan, bila kita tidak fokus, kita akan masuk dalam gaung, masuk longkang. Begitulah bila kita ada ilmu, hidup kita akan terpandu, fokus. Ya, kita tahu apa sepatutnya tanggungjawab kita sekarang. Kalau pelajar, fokus belajar. Bukan bercinta-cintun misalnya. Kalau fokus belajar, bukannya sibuk main game 24 hours. Main game, bangun game, main PUBG Mobile Legend. Kemudian kononnya, Ustaz, bila tanya kenapa kamu main game ni? Ustaz, saya stres sebab tu saya main. Habis tu kalau kamu kalah, kamu tenang, tak lagi stres, Ustaz. Itu belum lagi kamu dalam game tu, Ustaz tak pernah lagi dengar orang main game kan, Allahu Akbar, Subhanallah, takbir, tak ada. Ya, biasanya orang main game ni kalau kalah, dia sebut binatang-binatang dekat zoo semua. Ya, kemudian sumpah seranah dan sebagainya. Ya, itu belum lagi kita apa dia? Kita menjadi orang yang kurang ajar bila mak panggil. Kita pakai earphone kan? Mak panggil. Dolah. Kita buat. Bukan kita tak dengar, memang tak dengar lah sebab kita tu
tinggal kita ditutup, kita jadi kurang ajar tanpa sedar misalnya. Kemudian kita kurang ajar lagi dengan Allah. Dengan sebab kita overnight ni, kita subuh gajah. Ada yang sampai subuh dinosaur, pukul 9 tak bangun lagi. Contohnya pukul 10 baru solat subuh. Anak mak pun buka tengok, Allah Akbar, anak aku ni hebat solat duha. Solat duha ke benda? Ya, solat subuh pukul 9, pukul 10. Jadi ya, kena tambah ilmu. Ya, ilmu biar banyak. Bukannya sebab bila dah habis nanti, habis dah kuis, habis dah universiti, dah tak payah belajar. Jangan. Ya, belajar minal mahdi ila lahdi. Daripada buayan sampai ke liang lahat kena belajar. Belajar kena biar terus. Niat belajar ni dua. Pertama, belajar untuk mendapat ikhlas, untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas. Yang kedua, belajar menghilangkan kejahilan diri dan kejahilan pada orang lain. Macam Ustaz Aslin tadi sebut, ya, bukan belajar sebab nak dapat jawatan, nak dapat pekerjaan dah. Belajar nak dapat pandangan Allah. Sebab itu kadang-kadang kita belajar sungguh-sungguh ni tapi tak cemerlang. Belajar sungguh-sungguh tak dapat flat. Jangan risau. Allah bayar mengikut pengorbanan dan kesusahan kamu. Bukan mengikut izzat kamu dapat flat ke, cemerlang, hebat ke, dah. Itu pandangan manusia dan penilaian manusia. Penilaian Allah pada yang namanya kesusahan kamu, pengorbanan kamu, keikhlasan kamu dan apa niat sebenarnya kamu. Ya, dan kita kena tajdid dunia sentiasa. Belajar tujuannya ikhlas lillahi ta'ala, mendapat nak pandangan Allah. Belajar sebab apa dia? Sebab nak bantu diri yang memang kita sedar kita zero, jahil, tak tahu apa-apa. Kita belajar untuk bantu diri kita dan dah pandai untuk bantu orang lain, bukan jadi orang sombong. Ini dia. Ingat, ramai orang yang dapat kelebihan sombong. Sebab itu, dalam hidup ni kita fikir, kenapalah Allah tak bagi segala benda pada kita. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran kan. Allah Ta'ala bukan tak bagi. Tapi kalau Allah Ta'ala bagi semua benda yang kita nak, maka kita akan apa dia? La barau fil ard. Maka kita akan menjadi orang yang melampau dekat dunia ni. Yang sikit ni pun, yang sikit sekarang ni pun, solat duha kita tak buat. Puasa Isnin Khamis tak buat. Solat lewat. Ya, yang sikit, rezeki yang sikit ni pun kita gagal syukur. Yang sikit ni pun main PUBG Mobile Legends sampai tak ingat dunia. Ya, sampai lengah-lengahkan solat. Ya, Zaz, Ustaz, kena. Yang main game lah. Yang tak main game, kamu jangan selamat. Kamu sibuk scroll main TikTok tu. Ya, yang minat apa scroll tengok Shopee dan sebagainya, setiap di antara kita ada terperangkap dengan yang namanya apa dia, dengan kita kata tipu daya iblis setan itu sendiri. Ya, ada orang yang mana tertipu dengan yang namanya apa dia, kelemahan dia, memang suka scroll Shopee aja, ada yang Facebook aja, ada yang TikTok aja, Twitter aja. Setiap di antara kita ada terperangkap. Ada yang layan Korea aja, ada yang tengok movie aja. Ada yang minat jangan tengok jangan benci cintaku lah dan sebagainya, bermusim-musim dan sebagainya. Jadi saya rasa sekadar itu saja. Jadi saya simpulkan soalan tadi berkenaan tentang bagaimana pemuda hari ini untuk merdeka. Caranya adalah dengan apa dia? Dengan kita apa dia? Tambahkan ilmu. Ilmu biar banyak supaya kita duduk di garisan yang betul, track yang betul supaya tidak sesat dan supaya kita tidak tergelincir pada perkara-perkara yang boleh ya menghancurkan kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Jadi saya rasa banyak lagi yang mungkin Ustaz Aslin nanti boleh tambah dan sebagainya. Jadi sekadar itu saja buat masa ini. Silakan. Alhamdulillah. Okay, baik. Alhamdulillah, penyampaian yang sungguh bertenaga. InsyaAllah, ingat pesan Ustaz, Ustaz Naim, kita kena bersihkan friend list kita. Penuhkan dengan Facebook Ustaz Syamsul Debat, Ustaz Aslin, Ustaz Naim. Nanti kalau tak tahu Facebook Ustaz Naim, boleh nanti bagi tahu. Nanti saya bagi, insyaAllah. Yang kedua adalah tinggalkan kawan-kawan yang menjurus kita ke arah keburukan. Dan yang ketiga, kita kena tanam ilmu kita lah. Tanam ilmu agar ilmu tu kita guide. Ilmu tu guide kita di dalam kehidupan ke arah masa depan yang lebih cerah, ke arah kehidupan yang sungguh aman dan sentosa. InsyaAllah kita akan beralih kepada Ustaz Aslin. InsyaAllah. Ustaz, nak request boleh Ustaz sikit? Ustaz Aslin. Ustaz Aslin tak buka mic ke? Ya, saya. Nak request boleh Ustaz? Saya dulu dengar Ustaz mengaji Al-Fatihah, saya nak dengar Ustaz alunkan surah Al-Fatihah, boleh Ustaz? InsyaAllah. InsyaAllah Ustaz, tafadhal. Suara tak apa bagus.
Ya, tak pakai. Tak. Oh, soalan tak apa-apa ke? Okay, tak apa. Bagi Ustaz Naim bacalah. Allahu Akbar. Okey, baik. Tak apa. Ustaz, tak apa-apa, sihat. Tak apa, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Okey. Tadi kita dah bercerita tentang belia. Kemudian, kini soalan kita daripada segi aspek ibu bapa pula. Soalan dia kepada Ustaz Aslin, apakah bentuk ajaran yang paling sesuai ibu bapa laksanakan demi melahirkan institusi kekeluargaan yang bukan sahaja berpatriotik, malahan bebas dijajah pemikiran dengan maksiat. InsyaAllah Ustaz, tafadhal mashkurah. Terima kasih Tuan Anik. Buka dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-41. Surah Al-Hajj ayat 41 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina in makkannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Walillahi 'aqibatul umur. Ayat ini sesuai kepada mereka yang bergelar pemimpin. Sama ada memimpin diri sendiri, sama ada memimpin ahli keluarga, dan yang paling sebesarnya memimpin masyarakat dan juga negara. Dan kalau ada di sini siswa-siswi RSY yang mak bapak mereka tu adalah merupakan pemimpin masyarakat, pemimpin syarikat, pemimpin industri, pemimpin politik, pemimpin negara, sampai kat dia orang benda ni apabila Allah berikan kalian kuasa. Maksud dia allazina immakkannahum fil ardi. Zul Anik pun sebagai seorang pemimpin exco dakwah rakan siswa yatim termasuk sekali. Kita bukan nak target kepada pemimpin besar, agung ke raja, tak. Sembang untuk diri kita sendiri. Merdeka dah 64 tahun. Memang tak ada kualiti kalau kita meninggalkan beberapa perkara yang disebut oleh orang yang diberikan kuasa oleh Allah. Dan bulan ini pula Ustaz Naim, 2 dalam 1. 2 sejarah yang manusia tak boleh lupa. Sejarah Al-Hijrah, bulan Muharram jatuh bulan Ogos, dan sejarah kemerdekaan 31 Ogos. 2 benda ni. Kenapa Nabi berhijrah ke Madinah? Sebab Nabi nak memerdekakan jiwa manusia daripada dibelenggu dengan kezaliman. Nabi Muhammad SAW sangat berjuang, bertarung nyawa, berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah sebab nak memerdekakan akidah manusia. Dan orang-orang di Yasrib atau orang-orang di di Madinah, Aus dan Khazraj, 120 tahun riwayat mengatakan mereka berperang, bergaduh. Tetapi dengan datangnya hijrah, mereka merdeka daripada berperang atau bermusuh-musuhan di antara satu sama lain. Refer dalam surah Ali Imran ayat 103 dan boleh refer ke belakang sikit ayat 98, 99, 100, 11, 12, 13. Sebab nuzulnya ialah apabila seorang Yahudi yang mereka ini menjadi batu api nak melaga-lagakan semula orang-orang Aus dan Khazraj. Allah tegur orang-orang Khazraj. Adakah kamu nak berpaling kepada musuh-musuh kamu yang menyebabkan kamu bergaduh? Sebab Yahudi menyokong Aus untuk menentang Khazraj. Khazraj orang yang hebat dalam ekonomi bisnes, tapi mereka melaga-lagakan supaya bila berperang bergaduh, maka berniaga tak boleh berjalan.
Yahudi dapat teruskan. Nak bagi tahu bila datangnya Islam, datangnya hijrah Nabi SAW memerdekakan mereka daripada bergaduh di antara sama lain. Tapi ingat, orang kafir tak akan duduk diam. Start ulang balik. Orang kafir, orang bukan Islam, mereka tidak sesama sama kali. Mereka rasa seronok puas hati bila umat Islam bersatu padu. Tidak. Lan ni Ustaz Naim tahulah apa hukum lan ni. Lam nun. Lan. Tidak sesekali. Telah pun dirakamkan oleh Allah sifat-sifat musuh Allah ini bila orang Islam dapat kebaikan, tasuhum, mendukacitakan mereka. Bila orang Islam mendapat kebaikan, kenikmatan, kemenangan sebagainya, dapat musibah, dapat kemalangan sebagai kalah dalam perang, yafrahu biha. Mereka gembira dengan musibah tersebut. Tolong jangan tertipu dengan dakwah-dakwah diorang. Awak anak muda, terus terang bukan senang Ustaz nak masuk level you all nak bercakap pada malam ini. Ini satu benda yang kita nak pegang. Dalam ayat tersebut disebut pesan apa? Mak ayah, you all ada kuasa. Wahai mak ayah, wahai para penjaga, wahai para asatidah, wahai para pensyarah, ya, tamadi kuis. Kuis ni terlalu sinonim dengan saya. Daripada presidennya, cuma sekarang dah tukar dah kepada Profesor Mahdi Dr. Farid Ravi. Dulu Profesor Datuk Dr. Halim Tamuri. Subhanallah, dan anak saya pun sekarang sedang buat master bahasa Arab di kuis dengan menantu saya. InsyaAllah, doakan agar mereka berjaya. Saya kata jangan kerja. Teruskan belajar. Awak masih lagi muda. You are still young. Cuma dia dah kahwin dan insya doakan saya jadi bakal atuk pada bulan 10 ni. Doakan moga-moga menantu saya mudah bersalin, insya-Allah. Amin. Amin, insya-Allah. Mereka sedang belajar. Saya kata anak saya tahun akhir di USIM, University Sains Islam Malaysia, dalam fiqh fatwa, dan saya kata jangan berhenti belajar. Jangan fikir nak cari makan, cari gaji. Selagi hayat abah dikandung badan, jangan risau. InsyaAllah. Sambung. Macam Ustaz Naim kata, menuntut ilmu tidak ada persaraan. Ini Ustaz sedang mengkaji tentang dunia usahawan, entrepreneur. Ustaz terlibat sebagai pengurusi eksekutif syarikat rangkaian kedai runcit Malaysia, Lesung Mat Sedia Berhad, yang kita ada hampir 100 buah kedai seluruh Semenanjung. Ustaz tadi, kita belajar. Sebab kita nak tekankan tentang betapa pentingnya membantu ekonomi umat Islam. Alhamdulillah, yang generasi kedua kita bagi lebih kurang RM250,000 yang mereka hanya gunakan nama mereka. Pekerja kita bayar. Kedai sewa kami bayar. Maintenance kita bayar. Utilities kita bayar. Semua kita bayar. Untung dia dapat 75%, 25% dapat dekat syarikat Ustaz. Alhamdulillah, ada lebih kurang 60 orang yang sudah lulus. Untuk generasi kedua, tahun depan insya-Allah lebih kurang 160 kedai. Kita target 2023 kita dapat 500 kedai. Allah. Nak beritahu, kena belajar. Ustaz tak reti. Usahawan pendatang, usahawan tak ketahuan tahulah. Usahawan ni payah. Tapi you kena anggap, sebab tu dalam hidup adik-adik, you do the best but don't feel you are the best. Ini kena ingat. Tu, yang berjanggut putih tu. Kentucky Fried Chicken. Cuba tengok dia punya bala sungkawa dia macam mana. Umur berapa dia jadi orang kaya. Selepas pencen baru dia kaya. 60 tahun lebih. Baru dia berjaya. You all masih muda lagi. Baru 19 tahun, 20 tahun. Ya Allah, muda sangat. You all yang belajar kat Malaysia ni tak temui cabaran macam mana kami belajar di Pakistan, di Mesir. Tak, di Malaysia ni aman. Environment di Pakistan berperang, bergaduh, tak habis-habis sampai hari ini.
Tapi korang belajar dekat USIM, belajar dekat KUIS, belajar dekat apa benda lagi, UNISYAM, belajar dekat UM, whatever. Tenang. Tiba-tiba tengok purata nilai grade keseluruhan you boleh dapat bawah 2.0. Minta maaf bercakap. Zulani. Ada orang gagal dalam peperiksaan. Kecuali sebab-sebab yang tertentu sakit, mati tu dia cerita, minta maaf. Yang tak sepatutnya seorang yang belajar, dunia belajar, profession dalam pasport tulis student. So, what is the student punya job? Reading the book. Be hard, be smart. To be success dalam dia punya education. To be the right skill. Tiba-tiba 1.3 PNGK dia. Pasal apa? Inilah yang Ustaz Naim sebut tadi ni. Kepala otak kita ni mengalahkan serabut kelapa lagi. Serabut kelapa pula. Sabut kelapa. Serabut kelapa pula. Ni Ustaz kenapa terus terang? Ustaz ada anak lebih tua pada kalian lagi. Anak Ustaz 7 orang. Baru 7. Mungkin ada harapan ataupun tidak ada harapan. Wallahualam. Ana nak bagi tahu. Sebab itu apa yang kita kena buat, mak bapak contoh dia. Ni mak bapak satu hal juga. Dah lah, jangan nak sama belajar lagi lah. Hang kerja lah, nanti aku pun nak tumpang duit hang juga. Ini masalah kepala otak mak bapak. Bukan cerita orang lain Naim. Kau khabar kita sendiri pun. Belajar dah lah, buat apa belajar, gerbuk, nanti kok mana pun ke dapur juga hang pergi, kata dia. Ini mentality, ini our minded. Ini masalah yang berlaku kat kita. Lepas tu adik-adik, anak-anak sekalian, ya Zul Anik pun hilang dah, ya. Hilang dah teruk. Mungkin line dia teruk. Harap line kita okey ke Ustaz ni? Ustaz tengok dalam Facebook tak? Line kita okey ke? Okey. Saya buka Facebook. Okey. Apa nak yang Naim tu apa Naim pula si Zul Anik hilang. Timbul balik. Nampak pejam mata semacam yang muka tu. Lain dia tak elok. Tak apa. Kita teruskan. Hujan. Okey ke Anik? Okey Ustaz. Okey tak apa. Ustaz dah habis ke? Belum. Ni tengah nak marah, mana boleh habis. Okey. Semua dah tengok ke ayat tersebut? Hilang pula dah. Semua dah tengok tak ayat tersebut? Surah Al-Hajj ayat 41. Tak payah Ustaz panjang-panjang cerita lah. Jiwa merdeka menatang apa Ustaz Naim? Kalau semayang pun anak muda tinggal ramai. Allahu Akbar. Ustaz Seman derah, orang kata Ustaz Seman besar lah. Yang basic. Ambil 4.0 tapi hang yang paling bodoh kalau hang tak semayang. Ustaz ulang balik, siapa ada smartphone, mesti ada you install Al-Quran, aplikasi Al-Quran. Buka surah Al-Hajj ayat 41. Orang-orang yang kami berikan mereka yakni kekuasaan memerintah di atas muka bumi. Makkannahum fil ardi. Aqamu salat. The first thing is a very, very important thing in our life. Apa dia? Interaksi kita dengan Allah. Anik, kalau masa tak cukup, Anik tak payahlah tanya soalan terusnya. Cukup kat sini cukup dah. Banyak-banyak soalan pun buat apa? Biar faham dia betul. Ini contoh dia. Yang pertama ialah kalau you hebat macam mana, you seorang Perdana Menteri, you seorang menteri, you seorang WB, you seorang pengarah, you seorang itu ini, tapi you tak salat, pembohong you merdeka jiwa. Pembohong. Sebab apa? Sebab salat ini mendidik supaya takut Tuhan. Sebab tu tak ada pegawai kerajaan berani makan rasuah kalau Tuhan ada dalam jiwa dia. Kalau tidak takkan berani orang politik makan rasuah kalau jiwa mereka ada Tuhan.
ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun taraf inhu yaraka. Bila tak ada benda ni, dia akan jadi silsilah akhir bulan penipuan karakter. Depan nampak okey, belakang jahat rupa-rupanya. Kita tak nak anak-anak kita jadi macam ni. Mak bapak kena didik mereka solat. Yang keduanya ialah mak bapak kena suruh anak-anak bijak dalam ekonomi tentang zakat. Kita kena ingat. Adik-adik belajar nanti dapat kerja ke, dapat berniaga kaya, ingat. Aku nak himpun duit banyak-banyak sebab aku nak bayar zakat. Aku nak bersedekah. Penting benda ni. Penting benda ni. Amat penting. Duit kalau tak ada Ustaz Naim, nak buat apa pun tak boleh. Nak buat apa pun tak boleh. Tapi ingat, duit bukan segala-galanya. Tapi segala-galanya memang need the money. Itu kena pegang. Ya, contoh dia. Kalau tak ada duit, macam mana nak bayar zakat? Macam mana nak derma? Negara merdeka, tapi bangsa Melayu paling teruk dalam ekonomi. Kita tak boleh marah popok kapiak kepada para jin. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Itu sifat orang kafir Allah rakam dalam Quran. Depa pakat saling tolong-menolong di antara sama lain. Yang berbuat kita saling tolong bergaduh. Dengki. Tak terima budaya persaingan dalam perniagaan. Oh, orang nak buka goreng pisang, dia goreng pisang. Disantau kawan tu, disihir kawan tu. Orang tak nampak kedai dia. Jahat. Ini masalah hidup kita pada hari ini. Yang ketiganya, mak bapak kena ingat tengok anak-anak suruh buat benda baik. Ini peranan kita pemimpin. Ini nak suruh budak kita tutup aurat dekat kedai pun tak mampu, Ustaz Naim. Allahu Akbar. Pemimpin kedai tak mampu suruh staf dia tutup aurat. Pemimpin tu orang Islam bukan kapiak. Islam tapi tak berani, dayus. Ada siapa berani tegur profesor tak tutup aurat? Tengok pensyarah dia masuk-masuk, bertogel kepalanya. Berat tu Memang berat. Nak kena hilang poin, PNJK jatuh, teguklah kalau berani. Nak bagi tahu macam mana nak berkat ilmu kalau dapat seorang yang berceramah, yang bercakap tentang ilmu itu sendiri yang melawan hukum Tuhan. Ini masalah kita hari ini ni. Masalah apa ni besar? Kita nak suruh adik-beradik kita semayang pun, Anik, Ustaz Naim, kalau berat, maknanya merdekakah kita? Ini contoh dia. Sudahlah. Itu antara dah. Dan hujungnya Tuhan kata apa? Walillahi aqibatul umur. Hang buat, Allah tak tanya hang berjaya ataupun tidak. Tapi Allah nak tanya, hang buat ataupun tidak, wahai yang bernama pemimpin. Wahai orang yang berikan kemerdekaan dan kekuasaan atas muka bumi ini, hampa buat ke tidak? Itu paling penting. Berjaya tak berjaya, walillahi aqibatul umur. Dan bagi Allah jualah kesudahan segala urusan. Jangan tanya, jangan duk fikir balik, hang dapat banyak mana, hang berjaya ke tidak, tak payah. Tapi Tuhan nak tanya, what do you do? So sekarang, bila kita takut Tuhan tanya, what do you do? So fikir-fikirkanlah, what to do from today. Ini paling penting. Wallahu a'lam bishawab. Masih banyak. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah untuk makluman penonton lah kan. Ustaz tak dapat lama-lama dengan kita pada malam ini. Ustaz ada program lain insyaAllah. Tadi kira soalan last lah untuk Ustaz Aslin. Ke Ustaz Aslin jawab lagi satu soalan? Boleh. Saya kata tadi takut masa you all boleh? Dah habis. Kalau saya pukul 12 ya cakap tak ada masalah. Kan? Panjang lagi Ustaz. Ingat Ustaz ada program lain lagi? Ya memang saya ke 10.45 saya ada bacaan surah Mulk dengan kaum ibu.
Tapi dia orang tak kisah, ada tak ada pun, tapi itu volunteer. Pukul 11 baca Quran. Okey baik, kalau boleh Siap, okay, baik. siap beli. InsyaAllah kita beralih kepada soalan terakhir. Wah, Zat. Cantik, Zat. Tapi teknisinya hilang. Okey baik, tanpa melengahkan masa lagi lah, kita beralih kepada soalan terakhir untuk Ustaz Aslin sebab kita nak kejar masa. InsyaAllah. Soalannya berbunyi Ustaz Aslin. Ustaz Naim dulu. Ustaz Naim dulu. Oh, Ustaz Naim dulu. Oh, Ustaz Aslin ni. Okey baik. Awak asyik keras je daripada tadi ni, lain teruk ni. Ustaz Naim di mana ni? Saya di Sungai Buloh, Ustaz. Sungai Buloh, Selangor. Dekat hospital Sungai Buloh. Seri yang tak doktor? Di hospital Sungai Buloh. Ini Ustaz Belah Khairi pun ada ni, jemput dia masuk sekali, Ustaz Belah Khairi. Allahu Akbar. Segan kita ada Ustaz Abdullah Khairi. Ustaz Belah Khairi, anak nak hantar link. Hantar masuk. Malam ni kita panjang sikit. Ustaz. Okey baik. Soalan untuk Ustaz Naim. InsyaAllah soalan dia berbunyi begini. Apa pendapat Ustaz? Ada segelintir masyarakat menganggap kemerdekaan ini hanyalah sekadar retorik. Retorik pengisian sejarah semata. Sedangkan kita tahu dalam Islam sendiri mengangkat sirah nabawiyah dalam pembukaan kota Mekah, hijrah dan sebagainya. Boleh Ustaz ceritakan sedikit perkaitan antara kedua-duanya sekaligus memberi penjelasan kepada masyarakat di luar sana. Tafadhal masykurah. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih kepada Zul Anik selaku moderator kita. Dan terima kasih juga kepada Ustaz Aslin ya, di atas penerangan tadi. Saya seronok sebenarnya dengar Ustaz dengar. Saya antara yang follower tegar jugalah. Daripada kecil sampailah saya pun muda lagi. Ya, Allahumma salli. Jadi kira anggap macam Ustaz Asli ni macam guru saya lah. Macam tu. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Perbincangan yang seterusnya ini soalannya berkaitan tentang hari ni anak muda kita dah tak endah dah, nak merdeka ke tak merdeka ke, janji aku dapat telefon, janji dapat motor sebiji, prank kan? Dah lantak. Maknanya maksudnya dari sudut patriotik, dari sudut ya, contohnya dalam kita kata inisiatif nak mengundi, memilih pemimpin, ya, semangat cinta kepada negara, nakkan kebaikan kepada negara, mereka dah tak ambil pot dah. Ini realiti anak-anak muda pada saat ini. Bukanlah kita kata semua, tapi boleh kita kata majoriti. Mereka tak nak dah. Mereka lebih suka menjadi jabatan netizen berbanding untuk menjadi pemain-pemain ya, dalam konteks membantu sama-sama bahu-membahu, tolong menolong, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita ni nak digelarkan sebaik-baik manusia macam mana? Allah Taala sebutkan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummah. Sebaik-baik manusia ni macam mana? Kamu adalah ya, manusia yang mana sebaik-baik manusia. Macam mana nak jadi sebaik manusia? Ta'muruna bil ma'ruf. Suruh orang buat baik, wa tanhauna 'anil munkar, cegah kemungkaran. Ya, barulah kamu boleh jadi sebaik-baik manusia. Ya, kalau kamu sebagai nak hidup, sekadar nak hidup, binatang dekat hutan pun boleh hidup. Ini dia. Kita duduk kat dunia ni mesti kena ada yang namanya apa dia? Aturan-aturan kita. Baik, bila sebut tentang aturan-aturan, bila sebut tentang apa dia? Kehidupan, ya, aturan kita ini perlu apa dia? Perlu kita faham bahawa perlunya kita memaknai, memahami ya, dari sudut kemerdekaan itu, semangat patriotisme itu supaya apa dia? Supaya keamanan ini dapat dikekalkan. Kalau ada semangat cinta kepada negara, yang mana apa dia? Yang mana kita sayangkan, kita tak nak berlakunya penjajahan seperti di Palestin, seperti di negara-negara luar, yang mana apa dia? Yang mana lemah dari sudut apa dia? Dari sudut kita kata apa dia? Kesatuan. Dengan sebab lemahnya kesatuan inilah ya, masyarakat boleh dirobek, ya, boleh di kita kata diruntuhkan dari sudut apa dia? Dari sudut negaranya, dari sudut kekuatannya dengan mudah. Kerana apa dia? Kerana tak nak belajar sejarah lah. Kerana tidak mengetahui sejarah lah.
Kalau kita tengok bagaimana jatuhnya khilafah Islamiyah, bukanlah disebabkan kehebatan musuh itu sendiri, tetapi disebabkan apa? Disebabkan kerana lemahnya jati diri umat Islam ketika itu. Jadi begitulah saat ini, bila kita tak nak mengambil pedoman daripada sejarah, contohnya sejarah hijrah. Ya, oleh kerana tadi minta sentuh berkaitan tentang sejarah hijrah, ya, penghijrahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, daripada apa dia? Daripada Makkah ke Madinah, tujuannya adalah untuk apa dia? Untuk ke arah apa dia? Kebaikan. Begitulah dalam kehidupan kita ini. Ya, kita kena apa dia? Kita kena merdeka, kita kena berhijrah menjadi orang yang lebih baik dan membawa negara ini bertambah baik dan baik. Kita kena sedar dan faham. Ya. Setiap di antara kita ni dia ada dia punya timeline dia. Ya. Dia ada putaran dia. Yang mana doktor tidak akan selamanya jadi doktor, pensyarah tidak akan selamanya jadi pensyarah, yang jadi YB tidak akan selamanya jadi YB, yang mana tukang kebun, tukang gali kubur, tok mudem ke, apa benda ke, dia tak akan selamanya. Dia akan meninggal dunia dan akan menggantikan kepada kita lah pemuda-pemuda ini sebagai generasi yang akan apa dia? Menjadi penyambung kepada apa dia? Mata rantai perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak apa dia? Kalau kita tak sedar ya betapa pentingnya sejarah ini, maka ya kesilapan ya kita akan mudah untuk jatuh ke lubang yang kali kedua misalnya. Jatuh kepada kesilapan yang kita kata boleh berulang lagi. Ini dia. Ini yang kita bimbang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berkenaan tentang kepentingan kemerdekaan ini yang perlu kita hayati, yang perlu kita semai dalam diri kita adalah apa dia? Semangat cinta kenegaraan ini dalam aspek mensyukuri kemerdekaan. Ini kita dapat menikmati kemerdekaan, kita tengok anak muda kita seronok, happy. Sebab apa dia? Sebab kesusahan orang terdahulu dalam memastikan kenikmatan itu dapat sampai hari ini. Jadi tugas kita, kalau kita betul-betul syukur dengan nikmat kemerdekaan ini, dengan cara apa dia? Dengan cara kita mempertahankan kemerdekaan yang kita ada saat ini, ya, supaya apa dia? Supaya ianya dapat berterusan. Ya, kemerdekaan ini dapat berterusan hingga apa dia? Hingga ke akhir hayat kita, bukan akhir hayat kita, hingga sampai kiamat lah, sampai kiamat. Maknanya Malaysia ini merdeka, ya, sampailah ke hari kiamat. Ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, minta maaf ada gangguan, ada orang call saya. Jadi gambar tu jadi terbalik sebab ada orang call saya. Ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi saya rasa sekadar itu ya yang saya boleh katakan. Allahumma salli. Okey, ustaz ni pun sedang telefon lagi. Jadi saya boleh sambung sikit lagi. Ya, baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, berkenaan tentang apa dia? Persiapan kita. Ya, apakah persiapan kita sebagai pemuda, mahasiswa, mahasiswi ya, dalam kita nak menjadikan kita ini ada semangat patriotisme dengan apa dia? Dengan cara kita mensyukuri nikmat kemerdekaan yang kita dapat saat ini. Ya, syukur maknanya apa dia? Menghargai dengan kita menggunakan nikmat ya yang Rasulullah sebut ya, irtanim khamsan qabla khamsin tu. Rebut 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Rebut yang apa dia? Rebut yang namanya ya usia muda, rebut yang namanya apa dia? Waktu lapang kita. Kerana apa dia? Peluang dan ruang ini dia tidak akan datang selamanya. Waktu kita tengah lapang ni, kita gunakan sumbangan apa yang kita boleh gunakan untuk yang namanya apa dia? Kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Macam mana sumbangan orang terdahulu. Kita tengok macam mana ya orang-orang terdahulu dalam mempertahankan kemerdekaan, Tunku Abdul Rahman dan sebagainya, perbincangan untuk memerdekakan negara kita ini dengan sebab ya kepenatan, perih, jerih, kesukaran, cabaran-cabaran yang mereka lalui ketika waktu dahulu, yang mana nikmatnya kita dapat saat ini. Dan itulah ya kekuatan yang patutnya kita perlu faham, kita sedar, kita juga perlu pada perjuangan yang sama, bahkan lebih lagi untuk memastikan kemerdekaan ini berterusan. Kita tengok ustaz, adakah negara kita ni boleh dijajah? Kita bukan kita fikir dijajah ataupun tidak dijajah. Kita fikir kita sentiasa bersedia. Sahabat-sahabat, di Syria, di Mesir, di negara-negara yang bergolak, mereka tak pernah sangka pun negara mereka akan dijajah. Hatta di Palestin pun. Ya, penjajahan itu tak sampai 100 tahun pun. Yang mana apa dia? Yang mana mereka selama ini tak pernah sangka pun negara mereka akan dijajah dan menjadi satu, kita kata apa dia? Bagaikan padang pasir. Dengan kemajuan yang hebat. Kalau tengok gambar Palestin ya pada era-era kemajuan
khilafah. Ya, macam mana hebatnya. Ya, tapi kalau kita tengok hari ini, kita tengok dah habis dah, diratah. Kerana apa dia? Kerana mungkin ada kesilapan-kesilapan yang menyebabkan apa dia? Kita kata nikmat kemerdekaan itu dirobek-robek misalnya. Jadi begitulah saat ini kita apabila menikmati kemerdekaan yang kita dapat kecapi saat ini, kita perlu pertahankan dengan cara, dengan jalan kita apa dia? Bina jati diri individu Muslim. Ya, dari sudut apa dia? Baiki salat kita. Baiki yang namanya apa dia? Hubungan dengan Allah. Baiki yang namanya apa dia? Ya, dari sudut ilmu kita. Baiki dari sudut apa dia? Baiki dari sudut kelompangan supaya menjadi manusia yang betul-betul apa dia? Betul-betul mempunyai jati diri, ya. Yang mana apa dia? Yang mencapai kepada kita kata cop ahli syurga kita panggil. Ini dia. Betul-betul menjadi cop ahli syurga. Macam mana nak jadi cop ahli syurga ni? Ahli syurga ni sebenarnya boleh apa dia? Boleh ditonton di dunia lagi. Kita boleh nampak ahli-ahli syurga di dunia lagi. Macam mana caranya? Kalau kita nak tahu macam mana ahli syurga yang ada di dunia ini, mereka duduk, ya, mereka suka duduk di taman-taman syurga, majlis-majlis ilmu seperti ini. Macam mana lagi? Mereka ni adalah pemuda ar-rijal yang mana apa dia? Hatinya dekat dengan masjid. Kita boleh nampak inilah orang yang mana apa dia? Ahli syurga. Macam mana kita nak boleh lagi kita ni sebagai ahli syurga? Kita yang mana hatinya ini apa dia? Hati kita ini terlalu kuat untuk apa dia? Hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau apa dia? Kalau hati kita ni ya kuatnya apa dia? Kuatnya kepada hiburan, kuatnya kepada apa dia? Perkara-perkara yang lara dan sebagainya, bukanlah kita kata kita ni ahli neraka, tetapi kita mudah kita kata kita ni sebagai pendosa tanpa noktah. Sepatutnya apa dia? Sepatutnya kita perlu hentikan persepsi itu dengan kita apa dia? Kita noktahkan dosa hari ini dan kita sentiasa kembali pada Allah bertaubat dan kita sama-sama insya-Allah ya dalam erti kata pemuda, mahasiswa, mahasiswi yang hebat, pastikan belajar sejarah supaya kita tidak apa dia? Kita tidak ya terjerumus kepada walian auzubillah ya kita punya kemerdekaan dirobek-robek ya ataupun negara kita dijajah dan sebagainya. Jadi Ustaz rasa sekarang itu ya perkongsian Ustaz buat soalan yang ini. Jadi Ustaz serahkan kembali kepada saudara Ani kita ya selaku moderator kita. Silakan saudara Ani. InsyaAllah, alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Naim. Apa yang Ustaz Naim cakap, kita kena bina jati diri kita sebagai seorang Muslim. Betulkan solat, lepas tu banyakkan ilmu. Lepas tu letakkan diri kita di sekeliling, di circle orang-orang yang memberi manfaat, mengarahkan kita untuk ke arah kebaikan, ke arah syiar Islam. InsyaAllah kita ada tetamu istimewa ya hari ni, Ustaz Abdullah Khairi. Okay, baik. Waalaikumsalam Ustaz. Okay, Ustaz ada di Kedah lah. Ustaz Anik. Ya, Ustaz. Gini, yang saya tu bagi dekat Ustaz Abdullah Khairi cukup. Okay. Sebab soalan saya bagi dekat baik. bagi dekat Ustaz Abdullah Khairi. Soalan baru ada saja seronok aja. Okey, baik Ustaz. Okey, teruskan. InsyaAllah saya akan teruskan soalan seterusnya kepada Ustaz Abdullah Khairi. Sebenarnya ada soalan ad hoc, soalan yang standby lah untuk Ustaz Asli sebenarnya. And then nampak pula Ustaz Abdullah Khairi masuk, tak apalah saya bagilah Abdullah Khairi. InsyaAllah. Soalan yang seterusnya. Tuan Speaker, saya yang berhormat Kuala Selangor bagi laluan bagi yang berhormat Pulau Pinang. Harap Tuan Speaker faham. Baik. Saya yang berhormat Kuala Selangor bagi laluan kepada sahabat saya seperjuangan yang berhormat Kepala Batas Pulau Pinang. Silakan Tuan Speaker. Okey, baik. InsyaAllah saya akan saya nampak Ustaz kat takut TikTok berjekah Okey, baik Ustaz. Soalan untuk Ustaz Abdul Khairi. Okey. Ketika tanggal 31 bulan 8 1957 kita merdeka kan. Berpusu-pusu rakyat Malaysia kedataran merdeka. Ada yang memasang mercon dan sebagainya. Hakikat sebenarnya
Apakah panduan Islam dalam menyambut perayaan sebegini agar kita terpandu dalam menyambut hari kemerdekaan sekaligus tak lain dari agama Islam yang sejahtera ini? InsyaAllah. Tafadhal masykurah Ustaz Abdul Khairi. Tafadhal masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nashkurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya ni saja seronok aja. Ustaz Aslin suruh masuk, dia hantar link masuklah. Ustaz apa tak nampak dah. Betul aku tak nampak. Apa nama Ustaz? Ustaz Naim, Ustaz Naim. Ustaz Naim, sihat kah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kejap ya, Ustaz apa khabar? Sihat Ustaz eh? Alhamdulillah dekat Penang. Ustaz Sim saja saya seronok, kacau. Jadi kita sebenarnya kita menyambut kemerdekaan ni kita telah dijajah hampir 500 tahun. 500 tahun. Sebab itu cinta kita kepada negara ni meluak-luak pada ketika itu untuk sambut kemerdekaan. Sebab apa? Sebab penjajah telah beri semula kepada kita untuk kita memerintah sendiri, untuk kita kontrol ekonomi kita, untuk kita berkuasa menggunakan sumber kita, untuk kita melahirkan generasi kita. Macam pelajarlah, kamu di antara orang yang memenuhi cita rasa selepas kemerdekaan. Masa tu tidak ada yang lain kecuali kita nak kemerdekaan. Sebab tu mereka menyambut dalam keadaan yang cukup berbangga. Tapi sekarang anak muda nak pasang bendera pun dah malas dah. Ada di antara anak muda yang paling kurang ajak pasang bendera terkalih ke bawah. Yang ni paling kurang ajak. Yang paling teruk lagi ada anak muda pijak bendera apa dah. Kan? Tidak ada lagi sifat, kalau Ustaz Asim dia tahulah, jati diri, sayangnya negara kita. Negara Malaysia. Bila sebut Malaysia, ini tanah Melayu. Bila sebut Thailand, tanah Thailand. Bila sebut Saudi, orang Saudi. Bila sebut England, tanah orang Inggeris. Bila sebut Scotland, tanah orang Scottish. Bila sebut Uzbek, tanah orang Uzbek. Ini tanah Malaysia. Orang Melayu kita tidak bangga dengan kemerdekaan Malaysia. Bagaimana nak jadi Melayu kita? Takbir! Ni anak muda ni kita nak bagi semangat sikit. Anak muda sekarang ni tak ada jati diri, sayang negara sendiri. Sehingga ada di kalangan mereka rasa malu bila nak sebut daripada mana? Malaysia. Allah, apa anak muda ni? Sebab tu saya nak masuk 5 minit dan nak bagi balik. Semangat wahai anak muda. Bangunlah. Kalau tak ada kemerdekaan, tak ada engineer Melayu sekarang ini. Kalau tak ada kemerdekaan, tak ada lawyer Melayu sekarang ini. Kalau tak ada kemerdekaan, tak ada universiti kebangsaan, tak ada universiti putra, tak ada universiti Melaya dan sebagainya. Tapi kerana kemerdekaan ini, lahir anak muda yang hebat, yang boleh jadi engineer, lawyer dan sebagainya. Sebab tu bangunlah wahai anak muda. Jadi jati diri. Bagaimana kamu sayang untuk kamu lahirkan. Pasang bendera pun jadilah, kan? Jadilah pasang bendera pun. Ataupun kita ni buat satu poster I love Malaysia. Itu pun jadilah. Tanda kita sayang. Kalau nak pasang mercun ni nampak ekstrim sangat. Tanda sayang kita kepada negara yang kita cinta ini. 64 tahun dah merdeka. Ini negara kita. Sayanglah. Wallahualam. Habis dah. Cukup lah. Kita saja seronok aja. Ustaz Asli suruh masuk. Saja seronok. Sahabat-sahabat. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Abdul Khairi. Okey. Anak muda ni kena ingat. Betul. Anak muda ni Betul. ibarat kita panggil generation. Betul. Generator. Sebagai enjin pemacu kekuatan kepada kepimpinan. Kita tak nafikan. Batu mereka yang berperang yang saya cerita tentang zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab, mereka bermula dengan anak muda. Bukan dengan nama orang tua. Betul. Memang Malaysia mengharapkan anak muda. Kalau anak muda boleh buat program demonstrasi di Taman Merdeka yang langsung tak ada faedah dan sebagainya, satu kerugian pada sebuah negara. Betul. Anak muda yang tertipu dengan orang tua-tua yang semata-mata untuk menggarap sesuatu demi kepentingan nafsu mereka sahaja, tertipu sesila hari bulan. Anik, ustaz dulu sekolah menengah biasa. Sekolah menengah biasa. Tetapi dengan pendekatan ilmu agama, alhamdulillah, dengan usrah, dengan mengaji, dengan itu ini sebagainya. Pemimpin kampung saya, imam kampung bawa pergi mengaji. Dengan tok guru subhanallah, di masjid di Derga. Kita belajar sampai rasa cinta dengan ilmu.
InsyaAllah dalam bahasa mudahnya, Ustaz ulang balik dalam bahasa mudah bagi penutup bicara kita, ya, iaitu nak tengok masa depan negara. Tengoklah anak muda. Betul. Ingat adik-adik, anak sekalian, Nabi kata, wahai mak ayah, kalau kamu nak tengok agama anak kamu, kamu tengok siapa kawan dia. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Tengok siapa dunia kawan mereka. Kalau tak betul, ingat surah Al-Hajj ayat 41 bagi tempat perkara tersebut. Pisahkan mereka. Anak-anak muda, anak-anak anda sekalian, siswi, kalau anda nak merdeka diri anda, jiwa anda, nak hijrah hidup anda, haramkan berkarib dengan kawan-kawan yang membawa berkebinasaan. Haramkan. Cuma berkawan dan bersapa dan sebagainya. Tinggalkan dia orang. Kadang-kadang kekuatan kita tak ada. Kita cari kekuatan, cari ilmu, cari energi. Lepas tu kita cari dia orang untuk ajak mereka duduk sama kita balik. Ini kita kena ingat. Kalau anda nak berhenti isap rokok, contohlah. Nak berhenti, tapi tetap kawan dengan puas isap rokok. Terus orang bohong, memang tak berhenti isap rokok. Kalau kamu nak berhenti isap dadah, ya, kamu kawan dengan tek dadah, terus orang bohong. Memang sampai mampu hampa tak akan berhenti isap dadah. Ini contoh dia. Patut circle kena lebih baik. Carilah circle yang mulia yang boleh bawa kita menjadi syafaat di dalam akhirat kelak, insya-Allah. Anak muda ingat, hello anak muda. Hei anak muda, jangan sangka matimu tua. Ingat, mati bukan syaratnya tua. Mati bukan syaratnya sakit. Anytime. Anytime. Ya. Jangan orang kata kami ni Ustaz Saleh 52 tak mati-mati lagi. Takkan kami 20 tahun mati. No, tanyalah isteri kepada Ustaz Naim. Bini dia doktor Sungai Buloh. Berapa ramai anak muda mati? Berapa ramai anak muda berani bunuh diri kerana putus cinta? Na'udzubillah min zalik. Di Perak 1 bulan Januari sampai bulan Jun, hampir 5,000 orang jadi gila. Bayangkan tengok, baru ni sidang DUN di Perak. Ya, bagaimana exco dia sebut bahawasanya hampir 5,000 orang masalah mental, masalah tak betul kepala otak. Bermula hanya 6 bulan sahaja. Ini pasal apa? Dan persentasenya adalah bangsa kita sendiri. Wallahu alam, Ustaz lah cakap tadi. Kita pun tak tahulah, moga doakan kita dapat anak muda. Ustaz Naim, umur berapa lah ni Ustaz Naim? Saya 28 Ustaz. Allah. Ini masih semangat lagi nak berjuang ni. Pada anak Orang kami Ustaz. Ustaz Sin orang kami. Baik. You are the best. Nah, Zul Anik pun you are the best. Dan tanya rakan siswa Yadim boleh buat program. Dan panggil, saya pun ajak Ustaz Allah, saya ajak dah, jom. Ini anak-anak anda kita semua ni. Mana-mana tahu kesan dari percakapan kita akan berikan impak yang baik untuk future dia orang. Betul. InsyaAllah. Kita sentiasa support sebab ada ruang, macam Ustaz Azlin, ada ruang dia minta kita pergi mana. Kerana apa? Ini sumbangan kita, mana nak tahu kita mungkin dah sampai penghujung dia. Mana nak tahu. Tapi sekurang-kurangnya macam Ustaz Azlin, macam kami ni, ada sikit pun yang jadilah untuk menggerakkan anak muda ni. Sebab pentingnya, kami dah tahu kami zaman muda masa ketika itu. Kami bersemangat dari pimpinan pelajar. Kita berjuang masa tu. Dan Alhamdulillah masih istiqamah. 26 tahun tuan-tuan. Anak-anak muda. Kami bersama dulu. Macam Ustaz Selin. Dia bukan datang daripada background agama. Jadi orang agama. Alhamdulillah mudanya dalam keadaan semangat. Dan sampai sekarang 52 dah. Masih lagi berjuang untuk dalam Islam ini. Sebab tu kita nak anak muda. Jangan hanya separuh saja. Kamu sampai usia kamu 40. Lari daripada jalan yang lain. Sebab nak istiqamah ni kena cari kawan yang baik. Macam Ustaz kali kata. Kena cari kawan yang bagi semangat kepada kita. Itu pentingnya anak muda untuk kita istiqamah. Wallahualam. Panjang pula ni kita bercakap ni kan. Ada semangat nak bagi anak muda ni. Masih banyak Anik. Masih. Wallahualam. Masih. Masih. Okey, masih banyak salah. Okey, baik.
Terima kasih kepada panel-panel jemputan kita. Kita pun dah sampai di soalan pun dah habis. Soalan dah habis dah. Alhamdulillah. Soalan pun dah habis, insyaAllah. Apa Ustaz? Okey, tutup terus Ustaz. Okey, baik. InsyaAllah. Semoga anak-anak muda yang di luar sana merdekakan diri anda, bebaskan diri anda daripada dibelenggu oleh jajahan, ideologi yang mengarut semua tu. Jadi jadilah seorang pemimpin pemimpin di kampus, tak kisahlah di kampus ataupun yang ada yang sudah membina keluarga. Jadilah pemimpin yang adil, jadilah pemimpin yang memikul amanahnya dan mengikut syariat Islam. InsyaAllah semoga kita semua betul-betul merdeka daripada jajahan, perkara-perkara yang membawa ke arah kemungkaran. InsyaAllah anak-anak muda dengar pesanan daripada Ustaz Abdul Khairi, dengar daripada pesanan Ustaz Aslin, dengar juga daripada pesanan Ustaz Naim. InsyaAllah semoga bermanfaat untuk kalian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga mahasiswa terus menerus berdakwah di jalan Allah SWT, insyaAllah. Terima kasih kepada Ustaz Aslin. Tak sempat tadi terima kasih dekat Ustaz Abdul Khairi. Nanti Ustaz Aslin boleh ucap terima kasih lah kepada Ustaz Abdul Khairi. Dan terima kasih juga kepada Ustaz Naim sudi bersama-sama kami, sudi bersama-sama Festival Anak Merdeka. InsyaAllah semoga apa yang kita dapat, kita meraih redha Allah SWT, kita sampaikan kepada sesiapa yang tidak ada di dalam majlis ini, insyaAllah. Itu sahaja. Jazakallah khairan katsira Ustaz Aslin, Ustaz Naim. Kami dari penganjur sangat menghargai pengorbanan masa Ustaz Aslin pun. Ustaz Aslin pun sanggup drag masa sikit. Awalnya saya nak cepatkan sebab takut Ustaz Aslin nak kejar masa. Jadi Ustaz Aslin pun dah request untuk lama sikit, saya pun lamalah sikit. Alhamdulillah. Terima kasih. InsyaAllah semoga kita berjumpa lagi. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Aslin, terima kasih Ustaz Naim. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Maaf salah silap. Semoga bertemu lagi, insyaAllah. Tutup. Bos, akhir zaman buat apa? Akhir zaman buat apa? Tak salah aku orang nak berhibur. Tapi apa salahnya sambil berhibur, sambil berdakwah? Anak muda. Demi kesatuan ummah, memperkasa ekonomi hufaz. Jika orang sukakan kamu, mereka akan dengar apa yang kamu katakan. Tapi jika mereka yakin pada kamu, mereka akan berikan kamu bisnes. Itulah branding. Manusia tidak barat untuk menang, tersedia untuk kalah. Dia simple, asal mantul. Hidup bagaikan sebuah perjalanan. Semakin jauh kita berjalan, semakin banyak halangan yang kita perlu tempuh. Keimanan, kesabaran menjadi penentu untuk kita terus maju ke depan. Dia slow hand asal tak feeding. Menang kalah adat pertandingan. Kita masuk enemy auto merinding. Dengan izin Allah, pasti tiada halangan.
tak apa. Yang penting strike. Rezeki tu Allah yang bagi. Kata-kata bukan Mister, tapi Azimat. Bergerak senada menuju kejayaan bersama.